So let's go to the next question. Okay, a source that emits wavelength of 400 nanometers and 500 nanometers is used in a Young's double slit experiment. So the separation between the two slits is 1 millimeters. Calculate the angular separation between bright fringes of both wavelengths. So bright angular separation is the theta. So we're trying to do, we will have to find the theta, the sine theta. So let's start with, we have two wavelengths. So lambda 1 is 400 times 10 to the power of negative 9 meters. And then we have lambda 2, which is 500 times 10 to the power of negative 9 meters. And then, so the question, we have D. D is 1 times 10 to the power of negative 3 meters. And what else do we have? No, that's all. And we are trying to find the theta. Okay, let's do, we find the theta 1 first for lambda 1. Let's do this. So sine theta, so sine theta equals to n lambda over d1. Dia sebenarnya equation dia ialah d sin theta equals to m lambda. Tapi sebabkan kita dah letakkan kat sini, so kita consider m sama dengan 1. Sebabnya angular separation, sebabkan Young's double slit dia kan uniform, separate, dia punya delta y dia kan sentiasa sama je kan. Delta y dia sentiasa sama, always the same. They're always the same. So senang cerita, order keberapa pun kalau kita ambil, dia akan sentiasa sama. Jadi buat apa kita nak ambil yang besar-besar, kita just ambil yang paling kecil, iaitu first order. Okay, so then untuk bright fringes lah senang. So bila first order, first maxima, which is first bright fringe, senang So kita consider terus m sama dengan 1. So jom kita tengok berapa theta dia. So sin theta sama dengan 1 kali dengan lambda 1, iaitu 400 kali 10 kuasa negatif 9, bagikan dengan D, iaitu, ini bukan D1, D je. Yang 1 ialah lambdanya je. So 1 kali 10 kuasa negatif 3. So jawapan dia ialah 4 kali 10 kuasa negatif 4 radian. Okay, kalau you nak cari sudutnya dalam theta, dalam degree, dan you boleh cari, so jawapan dia akan jadi 0.023 darjah. Gitu Seterusnya kita cuba cari untuk theta 2. Ini theta 1, theta 1, theta 1. Seterusnya kita cari untuk lambda 2 punya theta. So sin theta 2 sama dengan m lambda 2 over d. So jom kita tengok. So sin theta 2 sama dengan, masih order yang pertama, lambda 2 ialah 500 kali 10 kuasa negatif 9, bagikan dengan D yang sama, separation yang sama, 1 kali 10 kuasa negatif 3. So you akan dapat jawapan dia ialah 5 kali 10 kuasa negatif 4 radian. Alright, atau kalau misalnya you nak cari sudutnya, so theta 2 ialah 0.029 darjah. That's how we do it. So kita dapat 2 jawapan dekat sini. Okay, so you boleh screenshot if you want. Okay, so the next kita tengok soalan nombor 3. Saya buat sikit-sikit je Alright, jom kita tengok soalan nombor 3 A dulu. Using red light in Young's double slit experiment, the fringe separation obtained is 2.0 millimeters. Okay, if the distance from the slits to screen is 3000 times the separation between the slits, maksudnya dekat sini, the slit separation D besar 3 kali ganda D kecil. Separation between the slits, maksudnya ini ialah D kecil. Slit distance from slit to screen, ini ialah D besar. Okay, what is the wavelength of red light? So kita buat yang pertama dulu. Kita buat dekat sebelah sini. Kita tukar color biru, boleh So soalan A, kita tengok dibagi kita distance obtained
separation. The fringe separation obtained ialah 2 mm. So yang ini ialah kita punya delta Y. So delta Y kita ialah 2 kali 10 kuasa negatif 3 meter. Okay. And then kita ada D besar. D besar sama dengan 3000 D kecil. Dan D kecil of course lah 1 lah. 1 gitu Dia buat ni sebab begini. So D besar ialah 3000 D kecil, maka D kecil ialah 1. Kita anggap macam tu Alright, jom kita buat. So sekarang ni dia soalan minta ialah sebenarnya what is the wavelength of the red light. So soalan A minta kita lambda red sama dengan berapa. Okay, so this is quite straightforward. So kita guna delta Y sama dengan lambda D over D kecil. Sebab ni ini ialah memang rumus yang kita dah tahu kan. So delta Y kita ialah 2 kali 10 kuasa negatif 3 sama dengan lambda kali 3000 D over D. So D boleh cancel out. You can straight away get your answer. Lambda ialah okay. So the lambda ialah 666.7 nanometer. There. Okay. Seterusnya kita tengok soalan B. Betul tak? Soalan B. Dah, itu je lah kan? Dia tak minta lagi. Okay, jom kita tengok soalan B. Saya zoom in. Alright. If blue light is used, explain whether the ratio D besar kepada D kecil must be more than or less than 3000. Sebab D besar per D kecil ialah 3000, betul lah. Sebab kan D besar ialah 3000 D kecil. Per D kecil lah. So you cancel out, you dapat 3000. Okay, so dia kata, adakah ratio ini mesti lebih besar ataupun lebih kecil daripada 3000 kalau kita nak dia punya delta Y mesti sama, iaitu 2 kali 10 kuasa negatif 3 meter. Okay, dan dia bagi kita untuk lambda biru ialah 420 nanometer. Dekat sini dia bagi kita fix parameter, iaitu iaitu delta Y kita ialah fix. So apa yang kita kena buat? Lepas tu dia tanya adakah lebih kecil ataupun lebih besar. And then yang kedua, dia suruh kita calculate the percentage change in this ratio. Okay, so agak complicated sikit soalannya. Kita cuba buat soalan B. So saya suka guna teknik Veer. So saya buat kat sini. Tengok V-E-R-E. V as in variables yang terlibat. E ialah equation yang melibatkan dia punya variables ni. Nah, variables mesti ada 2, yang mengubah dan yang diubah. E ialah equation, R ialah relationship of the two variables tu, dan E of course the explanation. So tengok macam mana kita buat So soalan ini dia kata, if the blue light is used, explain whether the ratio must be more. So sekarang ni kita nak tengok apa jadi pada D per D bila kita tukar lambda. Mana ada lambda? Dia tukar lambda. So parameter yang terlibat ialah lambda dan juga D besar per D kecil. Alright. So apa equation yang menggunakan yang mengkaitkan antara lambda dengan D per D, iaitu delta Y sama dengan lambda D over D. So kalau kita susun balik semula, D per D sama dengan delta Y per lambda, betul tak? So daripada sini relationshipnya ialah D per D ialah berkadar songsang kepada lambda. Sebabnya delta Y sudah jadi permanent. So kita boleh kata dekat sini lambda red lebih kecil ke lebih besar? Jom kita tengok balik semula. Lambda red ialah 666.7. Lambda blue, lambda blue ialah berapa tu? 420 nanometer. So nampaknya lambda red lebih besar berbanding dengan lambda blue. So lambda red lebih besar daripada lambda blue. Maka D per D untuk red adalah lebih kecil berbanding dengan D per D
untuk blue. So, explanationnya kita boleh kata bahawa ratio D per D untuk blue mesti lebih more. Sekejap saya padam ni, kasih hilang serabut. Mesti more than 3,000. Sebabnya, kita nampak dekat sini, bila lambda R lebih besar, maka ratio D per D lebih jadi lebih kecil untuk lambda R. Sedangkan sekarang ni kita nak fokus kepada lambda B. Maka, hence, D per D for B, for blue wavelength, must be more than 3,000. Okey, maksudnya kita kena panjangkan lagi antara skrin dan juga kita punya double slit tu. Kena asal-asal kalau macam ni, kalau kita nak separation antara bright fringe dengan bright fringe, maka kita kena jauhkan lagi kita punya separation between the double slit dan kepada skrin. Boleh faham? Okey. Seterusnya, soalan tu minta kita calculate the percentage change in the ratio. So, apa yang kita kena buat? Jaya, mana nak letak? Letak kat sini. Okey, so kita boleh buat, sebab dia kata tadi lambda sama kan? So, delta Y untuk red sama dengan delta Y untuk blue. Kan? Okey, so kita gunakan balik equation D besar per D kecil untuk red kali dengan lambda red sama dengan D besar D kecil blue kali dengan lambda blue. So, value ni semua ada. Kita tinggal cari lambda blue supaya nanti kita nak buat percentage of change. Okay. So, ini agak panjang. Boleh saya nak tukar begini. Let D per D equals to X. Saya buat macam ni. Okay. Sebab D per D ni panjang sangat. Saya serabut. So, dia akan jadi D per D untuk red tadi 3,000 kan? So, 3,000. Lambda red ialah 666.7. 666.7 kali 10 kuasa negatif 9 sama dengan D per D untuk B ialah XB. Lambda untuk biru ialah 420 meter. 420 nanometer. Maka X untuk B iaitu D per D untuk B ialah 4,762. Okey, itu ialah rasionya. So, percentage of change akan menjadi D per D untuk blue tolak dengan D per D untuk red bagi dengan D per D untuk red. Darabkan dengan 100%. Okey, 100%. Dan bila you do the substitution yourself, and then you're going to end up with 58.73%. There. That's how we do it. Okay? So, I'm going to give you time for you to screenshot. Jelas ya? Saya punya gambar. Kalau tak faham, awak boleh tanya dekat ruangan komen. So, this is the first one. This is question A. Yang ini untuk question B, pakai kaedah Veer. Dan ini ialah untuk question B juga, yang untuk mencari percentage of change. Okay, so jom kita teruskan lagi dengan soalan terakhir. Alright, di sini dia bagi kita a monochromatic light of wavelength 480 nanometer is used in Young's double slit experiment. The separation of the two slits is 1.5 millimeters. Calculate the angular separation between the interference fringes. Alright, this one is nice. Saya sengaja pilih yang ni sebab jalan kerja dia ada sedikit kita dah lama tinggal. Kita tahu cuma kita dah lama tinggalkan. So, look at this one So, I'm gonna do the listing first. Saya macam nak buat
besar-besar je dia punya colour. Saya buat macam ni okey tak? Besar sangat ke? Colour and thickness, I should have just gone for this one. Okay, harap-harap saya tak ada ni. Okay, so kita tengok so dia bagi kita lambda sama dengan 480 kali 10 kuasa negatif 9 meter. Lepas tu dia bagi kita D, separation ini sama dengan 1.5 kali 10 kuasa negatif 3 meter. Dan dia minta kita cari angular separation. Angular separation ialah theta. So theta sama dengan berapa? Alright, so apa yang kita kena buat ialah kita akan guna rumus D sin theta equals to M lambda. Dan kalau kita perhati untuk Young's double slit, untuk Young's double slit, okay, let's say ini ialah kita punya screen. So ini kita punya tengah-tengah between the two slits tu kan. Between the two slits, daripada tengah-tengah kita akan dapat ni. So ini ialah sudut kita iaitu theta. Ini ialah delta Y. Ataupun untuk first order kita panggil dia Y je kan. Senang. Untuk first order kita panggil dia Y. Lepas tu yang ini ialah D besar. Okay. Alright. So kita ada D sin theta equals to M lambda. So sin theta sama dengan M kita ambil sebagai 1. Sebab first order paling senang. Sebabnya Young's double slit macam tadi untuk soalan-soalan sebelum ni, saya ada beritahu bahawa untuk Young's double slit dia punya pattern tu sentiasa sama. Dia punya bright fringes to bright fringes or dark fringes to dark fringes, they are all the same. So kita consider ni sebagai delta Y ataupun Y saja dah cukup. So kita panggil dia untuk first order delta, kita punya Y1 ialah sama juga dengan delta Y. Betul tak? Untuk Y1 sama dengan delta Y itu sendiri kan. Okay. So yang ini kita consider terus 1. So lambda per D. Okay. And then kita juga tahu bahawa okay, dekat dalam nota kalau you all ingat, sebabkan D, separation between the two slits, is way smaller than separation between the screen to the slits. Kita boleh consider, then you buat ni then sin theta equals to tangent theta. Ini sebenarnya ada dekat nota, cuma kita banyak terlepas pandang sebab kita tak ada soalan yang melibatkan ni. So this is like the right moment yang soalannya yang sesuai untuk kita ingat balik statement ini. So dia kata since separation between the slits is way so small than D, which is like macam dalam kes soalan ni tadi yang sebelah atas ni 3,000, perasan tak? 3,000 berbanding jarak 3,000 kali ganda berbanding the separation, slit separation kan. Jadi kita boleh consider bahawa sin theta ialah tangent theta. Dan kalau kita tengok dekat dalam ni, tangent theta iaitu opposite to adjacent ialah Y per D. So kita boleh tulis dekat sini ialah sin theta juga boleh dipanggil sebagai Y per D sama dengan lambda per D kecil. Okay, so this is just just a reminder, just untuk kita refresh balik semula bahawa sin theta ialah tangent, boleh juga diconsider sebagai tangent theta sebabkan separation between the slit, you just take this one sebab dia ada melibatkan sebelah sini tangent theta and then ada path difference. So just take that, sin theta ialah tangent theta, and then from here we can see that tangent theta ialah Y per D. Okay, so kita ambil yang ini. But then again, equationnya ialah lambda per D yang kita nak pentingkan. Maka lambda kita ialah ini dan D kita ialah itu. Maka just masukkan balik semula dekat dalam equation ni. So 480 kali 10 kuasa negatif 9 bahagikan dengan 1.5 kali 10 kuasa negatif 3, and you're gonna end up with the unit radian. Okay, so your answer should be 3.2 kali 10 kuasa negatif 4 radian.